Okey, hai. Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar korang macam mana kita nak pilih tapak yang sesuai untuk mulakan projek vertigasi. Okey. Sebagaimana yang korang tengok dekat belakang ni. Okey. Yang ni tapak ni berkeluasan 2 ekar. Dan tapak ni sangat cantik. So, saya akan jadikan contoh dalam video ni. Okey. 5 tips yang saya akan kongsikan ialah yang pertama, tapak yang kita dapat tu mestilah tak terlalu teruk dia punya permukaan tanah. Jangan terlalu berbukit ataupun terlalu menurun. Sebabnya, kalau terlalu menurun ataupun terlalu berbukit, kita perlu ratakan tanah tu mungkin makan masa 1 minggu. Tapi kalau kita nak pilih tanah, biar tanah tu kalau kita nak ratakan hanya ambil masa 2 ke 3 hari dah cukup. Kalau 1 hari boleh settle lagi cantik. Okey. Yang tu tips yang pertama. Dan tanah yang kita pilih tu, mestilah jangan bertakung air. Kalau bertakung air tak ada masalah. Kita boleh buat alternatif lain. Seperti gali longkang, keliling kebun, dekat tengah kebun. Biar ada laluan air untuk dibuang. Okey. Yang tu tips yang pertama. Daripada segi tapak dan permukaan tanah. Okey. Yang kedua, tapak kita mestilah lapang. Kalau korang tengok belakang ni. Okey, nampak? Tapak ni sangat lapang. Sangat lapang dan tak ada pokok-pokok yang tinggi. Okey, tapak macam ni sangat bagus sebab kita mempunyai cahaya matahari yang cukup. Yang tu yang pertama. Cahaya matahari kat sini daripada pagi pukul 8 dah boleh dapat. Matahari terbit dekat sana dan tenggelam dekat sana. Pukul 8 dah dapat cahaya matahari, pukul 7.30 baru matahari tu tenggelam. Okey, korang boleh nampak Okey, yang tu matahari tengah tenggelam dalam pukul 7.30. Okey. Yang tu yang pertama, matahari tu. Kedua, pengudaraan cantik lah. Jangan ada pokok-pokok tinggi, pokok-pokok sekeliling tinggi. Nanti pengudaraan tak berapa cantik dan akan mengakibatkan tanaman kita akan terkena kulat. Okey, yang tu yang kedua. Lepas tu, kelebihan yang ketiga, tapak yang lapang ialah bebas daripada serangga. Bukan nak kata bebas 100%, tapi serangga mudah dikawal. Kalau tapak kita kat sana ada pokok betik, kat sana ada pokok mangga, kat sana ada macam-macam pokok yang menjadi sarang serangga, ada pokok buluh, lagi teruk, boleh jadi sarang serangga dan akan menyusahkan kita dan menyukarkan kita untuk jaga tanaman kita lah. Okey, tu kelebihan. Tu tips yang kedua, tanah yang lapang. Okey, tips yang ketiga, tanah kita mesti kena ada akses jalan masuk yang cantik. Paling kurang, mesti boleh masuk kereta. Jangan hanya boleh masuk motor je. Okey, nampak? Kalau teruk sangat macam mana pun biar boleh masuk 4x4 lah. Sebab apa? Bila kita dah tanam dalam 1,000-2,000 pokok, hasil kita dah banyak, 500 kilo, 1 tan sekali petik. So, kita tak boleh nak bawa keluar hasil kita dan akan jadi masalah lah. Takkan kita nak angkat 500 kilo naik motor kan? Okey, yang tu paling boleh dikatakan salah satu tips yang paling penting lah untuk kita akses jalan masuk. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga, kita kena pastikan tapak kita ada akses untuk masuk api daripada TMB. Okey, nampak? Sebab apa? Bila kita tanam, ada tiang TMB ni, ada elektrik daripada TMB. Lagi senang kita untuk automasikan kita punya kebun. So, kita boleh setting timer, pam akan jalan sendiri, tak ada pun masalah api. Okey? Kalau tak ada api pun kita boleh ada alternatif lain seperti kita boleh pakai genset ataupun pam air yang enjin tu lah. Kalau pakai solar terlalu mahal, tak direkomendkan lah. Okey. Tapi kelemahan kalau kita pakai genset atau pam enjin ni, kelemahan dia kita punya kita mesti kena ada di kebun. Kalau ada pekerja kat kebun tak apa. Boleh suruh dia start pam pukul 8, pukul 11. So diorang kena start benda tu. Tak boleh nak automasi, so disiplin tu penting lah kalau kita tak ada elektrik. Okey. Yang tu tips yang keempat. Elektrik tu penting. Okey, tips yang kelima, tips terakhir ialah sumber air. Kita mesti ada sumber air bersih untuk kita menanam. Sebagai contoh, kita boleh guna sumber air JBA ataupun sumber air lombong ataupun sumber air boring. Macam saya guna sumber air lombong. Nampak ni? Okey, yang tu lombong yang saya gunakan lah. Sumber air dia sangat bersih dan jernih.
Kalau saya guna air JBA pun boleh, tapi air JBA ni ada dekat sini. Cuma saya tak gunakan untuk tanaman lah sebab nanti bil akan mahal. Untuk 3,000 polybag, 6,000 polybag bila dah penuh nanti, bil air akan melambung tinggi lah. Sebab tu saya tak recommend sangat guna JBA kalau kita tanam besar. Kalau 1,000 masih boleh guna air JBA. Okey. Yang tu 5 tips yang saya boleh sharekan untuk hari ni dan dalam video ni. Kebun ni lebih kurang ada 3,000 polybag. Boleh nampak belakang tu. Ada 3,000 polybag. Ni bukan kebun saya tau. Yang ni kebun yang saya konsak. Saya ajar dia macam mana berapa luas lorong tanaman, berapa luas jarak antara polybag. So saya ajar semua daripada A sampai Z. Dan saya ambil kesempatan ini untuk merakam dan mendokumentasikan tentang kebun-kebun ni. Dan kebun-kebun lain yang saya akan lawat, saya akan sertakan dalam channel saya. So siapa nak belajar menanam fertigasi yang saya akan tanam ni, cili saya akan tanam rock melon lagi. So siapa yang nak belajar tentang tanaman fertigasi, boleh follow saya punya Facebook, boleh follow saya punya YouTube dan boleh subscribe YouTube saya. Facebook saya Hadi Napi. So korang boleh follow dekat situ. Dan saya punya YouTube channel ni boleh follow sekali. Okey, Assalamualaikum.